Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam siri webinar Astro Awani. Dan pada hari ini dan pada bulan Oktober ini sempena dengan bulan kesedaran kanser payudara, kami bawakan webinar Lawan Kanser Payudara Kala Pandemik COVID-19. Terima kasih kepada anda yang menyertai kami. Kalau anda berada di rumah, Alhamdulillah dan bagus kerana seperti DG kita selalu katakan, stay at home kalau tak ada urusan. Kalau ada urusan di luar, pasti mengikut SOP yang ada. Baiklah, sebelum kita mulakan siri webinar ini untuk pengalaman webinar yang lebih optimum, ada beberapa pesanan dan kami sarankan anda beri perhatian kepada a few tips yang ada. Yang pertama, kami sarankan anda menutup semua tab-tab audio dan video untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, sila tekan butang reconnect yang berwarna merah untuk sambung semula connection. Dan kami mungkin akan jalankan undian semasa webinar ini berlangsung dan anda dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Ini adalah webinar yang orang kata interaktif. Ada soalan, silakan. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius membabitkan sebilangan besar peserta webinar, kami akan lakukan sistem reset dan jangan risau, anda akan dimasukkan ke dalam webinar baru secara automatik. Baiklah, seorang moderator akan bersedia untuk menjawab soalan anda di dalam ruangan chat dan jika ada soalan yang ingin diajukan kepada speaker, pastikan anda menekan butang mark as question dan kami akan menyampaikannya. Saya akan bertanyakan kepada panel-panel yang ada. Dan akhir sekali, kami ingin mendengar pendapat anda tentang pengalaman webinar bersama kami dan jika anda berpuas hati, berikan kami 5 bintang. Kalau ada 6, saya suruh letak 6, tapi ada 5, jadi letaklah 5. Selain itu, hantarkan komen anda melalui borang contact us di laman web kami. Baiklah, kita tahu tahun 2020 ni bermula dengan episod baru yang tidak terjangka oleh semua. Virus dari family coronavirus atau SARS-CoV-2 telah disahkan penyebab kepada penyakit berjangkit yang dipanggil COVID-19 dan ketika ini kita semua rakyat Malaysia dan seluruh dunia berdepan dengan masalah yang sama. Ia bermula pada Disember, pantas merebak ke seluruh dunia dan diisytihar sebagai public health emergency pada Februari dan diisytihar sebagai krisis pandemik oleh WHO pada 12 Mac 2020. Baiklah, kebimbangannya kini apabila jumlah pesakit yang dilanda penyakit ini bertambah. Lalu akan menjadi beban kepada sumber atau bajet penjagaan kesihatan negara dan secara tidak langsung menjejaskan rawatan dan penjagaan kepada pesakit. Dan salah satu ataupun golongan berisiko tinggi adalah pesakit payudara. Tapi sebelum itu mungkin Dr. Murali boleh mulakan dahulu. Kita nak tanyakan Dr. Murali yang aktif ya dalam pembaruan sistem kesihatan. Lebih-lebih lagi ketika ini kita berdepan dengan pandemik COVID-19, pelbagai situasi terpaksa kita berdepan dengan pesakit dan sebagainya. Dr. Murali, mungkin Dr. Murali boleh mulakan dahulu. Okay, so terima kasih terlebih dahulu kepada of course Jasmine kerana sudi mengacarakan kami pagi ini dan of course kepada Astro Awani kerana sudi menjemput kami untuk berkongsi, membuat sedikit perkongsian lah pagi ini. Jadi dalam masa pandemik ni dari segi kanser terutamanya bagi dia ada beberapa masalah. Saya terangkan masalah dululah, okay, dan kemudian maybe kita boleh kupas bersama kalau ada sedikit sebanyak perkongsian yang dapat diberikan oleh rakan-rakan yang lain. Satu is yang pertama sekali, ramai daripada masyarakat yang biasa, mereka atau wanita-wanita yang sebenarnya mengalami simptom-simptom awal penyakit. Maknanya ada ketembuhan ataupun ada pendarahan, sesuatu yang abnormal dalam paru-paru dalam payudara mereka. Mereka sekarang pada masa ini berasa takut, khawatir, gelisah, risau untuk pergi memeriksa, pergi membuat pemeriksaan. Jadi the first step untuk pengesahan sama ada mereka ni ada kanser payudara atau tidak sendiri dah terjejas.
kerana mereka takut pergi ke hospital-hospital untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya. Okey, itu masalah pertama. Yang kedua, bagi mereka yang telah didiagnos sebagai pesakit kanser payudara, dah dikonfirm di beberapa hospital, di beberapa kawasan yang terutamanya saya ingat di kawasan yang MCO lah, kita boleh lihat ada satu apa yang boleh saya gunakan, the proper word is delay. Satu kelewatan yang memang kita boleh lihat secara ketara dari segi masa untuk mereka dibedah, masa untuk mereka diberi kemoterapi dan sebagainya. Ada, memang bukan salah mereka, bukan salah sistem, tapi kerana masalah pandemik ini memang ada kelewatan. Dan bagi rawatan pesakit kanser memang kita tahu yang sebaik-baiknya jangan kita lengah-lengahkan lah itu, tapi perlengahan ini berlaku. Yang kedua. Yang ketiga, bagi mereka yang sedang dirawat, maknanya sedang mengalami kemoterapi atau radioterapi atau sebenarnya pembedahan juga, ada satu masalah besar kerana kita tahu data menunjukkan bahawa pesakit kanser yang sedang dirawat jauh lebih tinggi risiko mereka untuk mendapat penyakit COVID, untuk dijangkiti, itu yang pertama. Dan yang kedua, bila dijangkiti, kebarangkalian mereka untuk mendapat penyakit COVID yang jauh lebih teruk adalah juga tinggi. So dalam bila kita mendapat data sebegini, susah juga untuk kita, risau juga para doktor untuk expose pesakit, suruh diorang datang ke hospital dan menerima rawatan dan sebagainya. Dan of course bila pesakit sendiri dia mendapat data ini daripada social media dan berita dan sebagainya, mereka juga khawatir, risau, takut untuk datang menjalani rawatan yang sepatutnya. So all these are various delays, various masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kita di Malaysia pada masa ini. Risikonya tinggi, lebih-lebih lagi mereka yang sudah didiagnos sebagai pesakit kanser dan sebagainya. Sudahlah kita ni terbeban dengan emosi pandemik COVID-19 itu. Lepas tu kita berdepan pula dengan emosi dan juga orang kata perasaan yang tidak senang untuk ke hospital dan sebagainya. Mungkin Dr. Siti boleh terangkan sedikit bagaimana agaknya kita mahu orang kata tackle, sebab ini adalah benda yang natural. Kalau bukan pesakit kanser pun, kalau kita demam dan sebagainya pun, kita terfikir-fikir mungkin kita boleh makan Panadol saja di rumah dan sebagainya. Apa lagi pesakit-pesakit kanser. Jadi mungkin Dr. Siti boleh beri sedikit penerangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jasmine dan para panelis sekalian, terima kasih Astro Arwani kerana menjemput kami. Okay, terima kasih Jasmine di atas soalan tersebut. Jasmine maksudkan apakah tips-tips yang boleh pejuang breast cancer ini buat untuk membantu mereka di rumah atau di tempat kerja pada ketika PKPB ini, kan? Okay, so saya amat bersetuju dengan Dr. Murali tadi, yang seperti yang kita nampak dan kita observe, kan, COVID-19 dan juga cancer pertaining ni precisely is a breast cancer lah, kan, is a double challenge, cabaran yang berganda kepada pejuang-pejuang kanser payudara ni lah, ya, dan bukan actually kanser payudara saja, kanser keseluruhan, kan, being as a high risk, dan juga is a double challenge kepada mereka, dan bukan saja kepada fizikal ke mereka, dan juga sekarang ni boleh mengganggu kesihatan mental mereka sendiri, kan, yang sangat important pada ketika ini. Okey, apa yang saya boleh nasihatkan pada ketika ini, pejuang-pejuang kanser ini boleh melakukan beberapa benda di rumah. Okey, sebagai contoh, sebagai macam tadi Dr. Murali kata, pejuang-pejuang kanser ni dia ada kategori sebenarnya. Ada yang baru tahu, kan? Ada yang newly diagnosed, ada yang stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Setiap mereka ini mempunyai cabaran yang berlainan, berbeza. Okay, so ada yang mereka ni sedang grieving, dalam kesedihan sebab baru didiagnos, sedang nak digest dengan diagnosis tu.
mereka sedang grieving, mereka perlu recognize yang mereka sedih, mereka dalam keadaan sedih kan. Dan perlunya support daripada keluarga, kawan-kawan pada ketika ini di mana pergerakan tu terkawal, akan tetapi kita ada seperti handphone untuk call, untuk video call, untuk memang kita physical distancing tetapi kita tidak social distancing kan. Kita boleh email, kita boleh contact through Skype, video call dan sebagainya. Okay. Memang mudah untuk kita cakap apabila kalau kita ada kemudahan itu, tapi kita boleh kena imagine juga yang kategori B40 dan keadaan pesakit-pesakit kita yang di luar bandar yang tiada kemudahan ini. So boleh tak imagine betapa payahnya mereka untuk melalui kesorangan emosi-emosi ini ya. So kita fokus, perlunya kita fokus pada sekarang, banyak bersyukur, dan sekarang ni kita punya aim dah bukan sekadar untuk hidup saja, kita nak survive. Kita nak survive kan, yang di mana memang ada kajian yang dilakukan oleh CRM, Cancer Research Malaysia, yang mengatakan pejuang kanser yang B40, maksudnya gaji di bawah 3,000 ke bawah, sangat-sangat terkesan di dalam pandemik ini. Terkesan dari segi financial impact, emotional impact, dan bagaimana mereka nak kendalikan krisis-krisis di waktu MCO inilah ya. So connect to nature, maksudnya tips macam untuk buat gardening ke, gardening. So like kalau boleh tu untuk kita semua, bukan untuk pejuang-pejuang kanser saja, untuk kita semua, kita kurangkan untuk selalu tengok news tu. Hari ni berapa, hari ni berapa, lepas tu dunia berapa, US berapa, India berapa, Malaysia berapa. So kurangkan sebab benda itu mendatangkan kegemuruhan dan juga uncertainties, a lot of uncertainties dalam hidup kita sekarang kan. Dr. Siti, bila kita bercakap mengenai itu, kadang-kadang orang kata curiosity kalau tak saya kerja di bilik berita contohnya, orang yang di luar sana ada My Sejahtera. Dia natural. Kita macam Dr. Siti kata check berapalah hari ni. Tetapi apabila data-data ini menakut-nakutkan kita perlu fikir juga lebih jauh, kerana data-data ini kita tidak boleh ambil bulat-bulat sebegitu sahaja. Itu yang selalu dikatakan oleh DG Kesihatan kita, data-data tu kita tidak boleh bagi kepada orang umum tu raw, kerana ia akan lebih menakut-nakutkan mereka, kerana ia bergantung kepada locality, ia juga bergantung kepada orang kata, sebab itu dia ada enhanced MCO dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang betul Dr. Siti kata, apabila kita melihat kepada data itu, ia kadang-kadang ia membimbangkan, tetapi kita perlu tahu, kita perlu derive data tu dengan betul. Jadi antara data yang tadi Dr. Siti ada kongsikan, termasuk golongan B40, iaitu berpendapatan 3,000 ke bawah, tak silap saya Cancer Research Malaysia April 2020 survey, dia melakukan survey kepada atas 211 responden, dan antara concern dia adalah concern about attending appointment during MCO. Tadi Dr. Siti ada kongsikan bagaimana kalau kita berada di rumah dan sebagainya untuk navigate macam mana perasaan, emosi, bagaimana kita lalui kehidupan seharian dan sebagainya. Kita nak tahu juga apabila kita ada concern untuk pergi ke appointment during MCO ini ataupun enhanced MCO dan sebagainya, apa agaknya yang perlu kita orang kata be prepared with. SOP telah diberikan oleh KKM, kita pun dah tahu sekarang ni norma baru untuk pergi ke mana-mana sahaja, mesti pakai sarung tangan contohnya, pakai face mask contohnya, tetapi emosinya tidak diajar. Jadi mungkin Dr. Siti boleh terangkan sedikit sebelum kita berbual dengan Fiza, kerana Fiza tentunya mengalami situasi ini secara personal, secara peribadi, kerana beliau adalah pejuang kanser. Mungkin Dr. Siti boleh terangkan sedikit bagaimana fizikal dia, emosi itu bagaimana?
Okey, terima kasih Jasmine. Okey, bukan mudah ya apabila memang kita pun nampak mereka fear to expose themselves to hospital because they believe that hospital ada banyak jangkitan-jangkitan ya. Memang kita tidak nafikan begitu. Akan tetapi seperti yang Fiza kata, kita ada buat precautions measures and hospital juga ada SOP masing-masing. Dan sebelum ke hospital itu, seseorang pejuang kanser tu perlu ada plan. Kan? Perlu ada plan, letak dalam bag, dah siap-siap hand sanitizer, kalau perlu ada bawa mask yang 3 ply tu kan. So bawa all the equipment yang perlu dibawa lah ya. Di samping itu boleh buat kita kata deep relaxation technique. Breathe in, breathe out, relax and self. I am safe in my house. I am safe in my room. I'm also safe in the hospital. Doctor is around. Treatment pun ada. Kan? So keep telling good things about yourself. Keep telling good things about your surrounding and apa kita cakap ni? So some like macam kalau Muslim kita boleh selawat, kita boleh doa. Kalau India dan Hindu, Kristian, Buddha ke, mereka ada masing-masing punya cara kan untuk breathe in, breathe out. Dan some people they did yoga kan, they do yoga and meditation untuk relaxkan diri mereka. Fiza, Fiza ada seorang pejuang kanser payudara. Fiza tadi sebelum kita live ada kongsikan bagaimana untuk lalui kehidupan sebagai pesakit kanser. Yang saya dapat daripada Fiza, walaupun saya tidak kenal Fiza personally, saya baru berbual dengan Fiza semalam saja. Yang saya tahu Dr. Siti pun boleh katakan ya, Bagaimana pun boleh katakan ya, Dr. Murali pun boleh katakan ya, Fiza ni sangat positif orangnya. Jadi mungkin Fiza boleh kongsikan positivity tu kepada mereka di luar sana. Kalau kita cakap ni kita tidak mahu directkan sahaja kepada pejuang kanser payudara, tetapi generally sebagai seorang ibu dan sebagai seorang yang bekerja dari rumah. Jadi mungkin Fiza boleh kongsikan sedikit. Okey, secara jujurnya bohong kalau saya katakan yang kita pejuang kanser payudara ni tak ada langsung perasaan takut, perasaan risau. Of course semua orang especially yang ada penyakit kanser akan fikir oh mati. Tapi macam saya ambil masa untuk bersedih tu masa awal-awal saya didiagnose ada kanser stage 3. Dan selepas itu saya rasa saya bernasib baik sebab orang keliling saya sangat positif dan selalu bagi semangat. Tapi kalau nak ikutkan dalam keadaan semasa sekarang ketika pandemik, saya mengaku yang saya agak paranoid untuk keluar rumah. Dan betul macam Dr. Siti cakap tu, memang dekat dalam beg saya memang sentiasa ada sanitizer, dalam kereta ada mask. Memang ya itu yang kita buat lah. Tapi positivity dalam diri ni boleh datang sendiri kalau kita sentiasa, apa orang kata, tukar kita punya mindset. Jangan asyik fikir pasal mati. Macam saya tak suka membaca berita pasal pesakit kanser. Macam kita selalunya akan ada grup cancer survivor kan. Dalam banyak-banyak grup ada satu grup ni je yang never mention about mati. Macam grup-grup lain ni akan keep on, hari ni meninggal, hari ni orang ni mati. Saya tak suka. So saya memang avoid benda-benda ni. So saya stick pada satu grup ni di mana mereka ni akan share pasal jom kita pergi yoga, jom kita jogging, jom kita pergi join breathing class. Satu grup ni memang saya stick sebab mereka sangat positif. So bagi saya, pejuang-pejuang kanser tak salah untuk bersedih. Ambil masa yang mungkin daripada awal kita sedih, tapi kadang-kadang sedih tu memang akan datang. Jadi sebenarnya kita kena surroundkan diri kita dengan orang-orang yang positif, automatically you pun akan positif. Saya nampak saya nampak Bagaimana senyum je bila Fiza cakap tu. Bagaimana maybe kalau ada apa-apa yang nak diselitkan. Okay, alright. This survival group ni memanglah semangat mereka ni kan kuat. And sebab semangat mereka kuat kan, pekerja seperti saya di NGO ni, we cannot stop our work from doing, Sebab
they push us to another level to continue kerja kita yang kita buat. Jadi itulah dengan dengar Fiza katakan memang semangat tu tinggi dan perlu, and dalam masa begini kan memang susah kita nak berinteraksi one to one with people kan. So sinilah technology becomes very important. Like Fiza was telling that in a group WhatsApp tu dia memang the positive one saja dia ambil kan. So that's how it is. So technology become very important at this point of time. Jadi kita memang dapat banyak panggilan or connection daripada survivor atau families patient yang didiagnose melalui Facebook kita. So it becomes easy for us to manage benda ni, dan memang kumpulan yang kami membantu tu memang B40 kan. Jadi kami memang kerja very close with semua public hospital in Malaysia, 90 lebih lah yang kita dapat referral daripada mereka. Tetapi sekarang kita ada sistem online, jadi welfare officer pun senang menghantarkan kepada kami melalui online sahaja dia punya application. Jadi bila kami dapat, jadi data mereka semua kami adalah. Jadi dalam masa begini kan memudahkan lagi kerja kita sebab it shortens the delay, delay of it because it's online, dan kita boleh membantu dengan cepatnya. Dan bila kita memberi bantuan pun dia punya detail semua sudah ada. Katalah dari segi kewangan kan, dia punya bank account number is already there, and surgical equipment yang dia orang perlukan, kita memang kerja dengan supplier. So we bias supplier terus online. So things are all online. Jadi supplier akan hantar terus kepada hospital untuk supaya mereka dapat gunakan untuk dia punya operation lah. Jadi kelewatan ini semua it's been controlled. So this is why at this pandemic time the most important tool untuk semua kita adalah teknologi. At the same time B40 dan orang pedalaman kan, itulah menjadi masalah bila pedalaman the connection online won't be stable, and then kita memang ada home visit group yang akan pergi dan melawat setiap case daripada yang kami dapat daripada hospital. Dengan keadaan ini terpaksalah call atau video call, tetapi when we cannot reach orang pedalaman daripada ni kan, sukarelawan yang terdekat sekali kami akan hubungi dan akan suruh mereka boleh tak visit patient ini dan membagi maklumat supaya kita tahu perkembangan patient yang kita sedang membantu. Itu pun ada juga masalah, they have to adhere to SOP. We must say, because we cannot expose volunteers sebab dia sukarela, dia bekerja kan, cannot expose to this pandemic time to coronavirus. So they also have to adhere to SOPs. So they are back as how Hafiza and Dr. Siti was telling, they have to have their sanitizer, mask and everything. So they are equipped with that. Jadi mereka pergilah. Kalau memang red zone tu you cannot avoid, just don't go lah kan. So this is how we actually reach out to people lah during this pandemic time. Baiklah, salah seorang peserta webinar kita bernama Norlin bertanyakan kepada Fiza, what group that she mentioned of? Jadi dia pun nak tahu agaknya kerana positive vibe ni kalau boleh semua nak serap, kalau dapat serap saya pun nak serap semua positive vibe yang ada. Mungkin Fiza boleh kongsikan antara grup-grup yang ada. Fiza boleh type juga di ruangan tu kalau tak nak cakap allow. Kalau tak WhatsApp group, mungkin Facebook dan sebagainya. Kita juga ada beberapa komen yang masuk, antaranya Sani katakan it is common sense to realise that cancer patients undergoing chemotherapy would be most vulnerable to COVID-19. How would it be like for those in remission? Mungkin Dr. Murali? Okay, so sebenarnya Mr. Sani punya question is very valid. So bagi apa yang kita tengok daripada data, again this is from the data lah. Bagi mereka yang dah habis rawatan
Dan in remission, if you are no more on active treatment, risk is looks to be the same as anyone else. Yeah. So that's an important kind of point to make. Dari segi kalau dah habis rawatan maybe about 6 months or 1 year or some, and so on and so forth, risiko anda untuk mendapat COVID adalah sama seperti seorang yang tidak mengidap kanser. Tetapi walaupun begitu, we already know banyak daripada pesakit kanser kita ada penyakit komorbid seperti diabetes, darah tinggi dan sebagainya, ataupun berada dalam kategori usia yang dalam high risk kategori, iaitu lebih daripada 60 tahun. Jadi bagi mereka, saya akan still nasihati sila berjaga-jaga. Kalau boleh kita avoid daripada keluar, avoid lah. Itu yang itu yang recommendation daripada para pakar yang merawat kanser. Jadi Fiza, macam grup di Facebook. Grup Facebook Cancer Survivor Malaysia. Cancer Survivor Malaysia. Baiklah, kita juga nak cakap mengenai program navigasi pesakit kanser payudara. Ramai yang tidak tahu mengenai adanya program ini. Jadi kita boleh tanyakan, Fiza tahu tak in the first place? Apa? Fiza tahu tak mengenai program navigasi pesakit kanser payudara? Okay. Ini adalah orang kata inisiatif yang di bawah Cancer Research Malaysia, dan mungkin Vemana, can you share a little bit about that program yang dipanggil program navigasi pesakit kanser payudara ni? That is actually, I think Cancer Research Malaysia has that program. Jadi navigation is like firstly diagnose, how you diagnose, how you take care of yourself, and then what kind of information, the first information that you require kan, information masih yang pertama, and then bagaimana nak handle all this. So dia memang akan membantu dari segi itulah. Tapi kami pun ada makna adalah cancer helpline di mana mereka boleh panggil terus dan oncology nurse akan attend to the call dan dia akan beritahu bagaimana nak mengendalikan the type of cancer that you are diagnosed lah. So kebanyakan ni memang cancer helpline ni akan mendapat panggilan dan juga daripada email dan social network Facebook kami mendapatkan banyak soalan yang datang begini. Jadi oncology nurse kami dapat membantu memberi nasihat yang sepatutnya dan juga kalau terdekat mereka nak pergi kan adalah halfway house, rumah perantara yang kami sediakan di Johor, Penang, Kelantan, Putrajaya, Sabah dan Sarawak. Jadi dia adalah dalam lingkungan radius 5 km dengan hospital yang hospital umum besar. Jadi di sana pun mereka boleh dapatkan keterangan yang perlu dan rumah perantara ini memang memberi servis kepada yang kena perjalanan dia jauh daripada rumah ke hospital kan. Jadi itu pun akan like Dr. Murali said, it will delay, melewatkan mereka pergi ke hospital. Jadi rumah perantara yang dalam 5 km radius ni membantu pesakit tinggal di rumah perantara sepanjang treatment mereka dan pergi ke hospital dan mendapatkan rawatan yang sewajarnya lah. Yeah. Dr. Murali, ada soalan daripada Tawan V. Adakah surgery breast cancer dikira sebagai elective surgery sekarang ini? Saya rasa maksudnya adalah ketika berdepan dengan pandemik ni dan tidak diberikan priority semasa menempuh pandemik. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit whether it's true or not. I doubt it. I rasa kalau benda tu pressing, ia akan diteruskan, tetapi mungkin saya silap. Dr. Murali? Okay, so sebenarnya jadi untuk maybe menenangkan what is this, kerisauan daripada Encik Tawan atau Puan Tawan, tak pasti. So surgery untuk breast cancer adalah priority dan tidak kurangkan ataupun dilengah-lengahkan secara voluntary. Okay, so
apa yang kita have tried to transform is pesakit dalam long term follow up. Pesakit yang dah habis rawatan dan apabila mereka habis rawatan, mereka masih ada follow up 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan sebenarnya untuk beberapa tahun secara aktif lah. So appointment ini yang sekarang mereka telah lakukan aktif intervention untuk tukar jadi sama ada dia tukar appointment jadi lewatkan sedikit ataupun mereka lakukan teleconference, visual perubatan dan sebagainya to kind of resolve the matter for this set of patients. Okay, untuk patient yang untuk aktif chemotherapy, surgery dan sebagainya tidak dikurangkan prioriti ke atas mereka. Namun begitu, okay, this is the policy dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi namun begitu dalam kawasan yang seperti MCO dan sebagainya, apabila hospital tersebut ataupun sektor pusat rawatan di kawasan itu terpaksa digunakan untuk merawat pesakit-pesakit COVID-19 khususnya, then sometimes kita mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko ke atas pesakit kanser payudara atau mana-mana kanser supaya mereka tidak dirawat di dalam hospital yang sama. Baik. So that is where this idea is coming from lah. That makes a lot of sense. Dr. Siti, saya Dr. Siti bekerja di Hospital Putrajaya. Traffic is busy. Kiralah sakit apa sekalipun, mungkin Dr. Siti boleh kongsikan pengalaman Dr. Siti sendiri bersama rakan-rakan doktor yang lain. Okay. Saya nak emphasize lah tentang tadi tu, tentang pesakit kanser kita tidak akan tundakan, is a priority for us, everything priority, even though during MCO ke atau tidak MCO, seperti yang Dr. Murali cakapkan. Okay. Kalau bercakap tentang pesakit kanser dan psikiatri, memang saya bekerjasama dengan, saya di Jabatan Psikiatri, saya bekerjasama dengan Jabatan Surgery, Pembedahan, Jabatan Paliatif, Jabatan Radioterapi, Jabatan kita panggil onkologi, kan kami di sebelah IKN kan, Institut Kanser Negara, dan semua jabatan yang kami bekerjasama. So apa yang kita akan lihat kan, pejuang-pejuang breast cancer ini dia akan mengalami bio, psycho, social, spiritual. Kita nak tengok dari segi approach tu memang akan impact di dalam situasi pandemik ni kan, biological, psychological, social dan spiritual. Biological ni kita nak pastikan mereka yang semua pejuang-pejuang kanser di luar sana, di rumah atau di tempat kerja, pastikan anda confirm your appointment. Pastikan if you cannot attend your appointment, dapatkan reschedule procedure dan reschedule appointment, dan make sure you have enough medications. Itu yang penting, enough medications ya. So if you tanya the doktor yang tu, kalau saya tak transport, kalau saya tak ada duit, apa yang saya boleh buat? Adakah ada home based medication ke, medication boleh hantar ke rumah, atau ada kita panggil home visit ya, Fiza? Home visit, itu pun kita kena tengok juga zone dan juga keadaan staff dan keadaan patient. So dari segi yang saya selalu nampak dari segi psychological ni, mereka sedih ya, mereka grieving, mereka takut, mereka worry, mereka juga ada banyak mixed feelings during this MCO, Fiza, due to social issues yang macam-macam sekarang ni kan. Uncertainties lah Fiza ya. Depression, fears, nervousness, sadness, worry kan. So yang kami as a psychiatry ni, kami kalau boleh kita nak tengok kesihatan mental mereka, dan juga kita juga tengok sama ada mereka sudah mengalami penyakit mental atau tidak. Ya, so mereka Fiza mesti dah boleh rasa kan sama ada physical problem yang you all alami seperti pain, diarrhea, side effect of chemotherapy, side effect of medications, yang you all rasa fatigue, rasa penat, ada tak selera makan kan. So mulut
ada ulcer kan, benda-benda macam itu akan mengganggu kesihatan mental kita ya Jasmine. Kan? So I rasa Fiza lagi rasa benda-benda tu. Saya hanya tahu fact tapi Fiza lebih faham tentang benda ini kan. So family problems, you know, like during this time MCO dengan kerja sekolah anak, ibu atau bapa yang sakit, financial issues, you know, like banyaknya online teaching anak, you know, like dealing with children, dealing with partners, dealing with spouse kan. It's not easy. Boleh tak kalau saya nak minta maaf saya celah, macam saya nak tanya, bila orang kata pesakit kanser ni tak boleh stres, tak boleh trigger dia punya level, dia punya stress level. So saya nak tahu stress level yang dikatakan tu tinggi mana? Macam saya, memang saya akan kadang-kadang saya risau lah sebab saya garang. Saya memang garang. Berperang dengan anak, 2 orang kan. Kadang-kadang tu saya rasa kalau aku ni terjerit-jerit macam ni, maksudnya dia akan trigger aku punya stress level ke? Wah, habislah nanti kanser aku spread. Macam kadang-kadang saya tertanya-tanya lah dia punya tahap stress level tu banyak mana yang boleh trigger kita punya kanser. Kan orang kata orang sakit kanser tak boleh stres kan? Yeah, another thing, Jasmine, just to interject, yeah. Silakan. You know, Dr. Halimah was saying that, you know, memang emotional stress, financial stress dalam masa ini kan, memang it affects the entire family of the patient, you know. Right. Sebab kadang-kadang the person who's going mendapat treatment ni memang the breadwinner of the family. And dalam kes yang kami kendalikan semua adalah miskin, poor, and their living condition is memang difficult. In that kan mereka nak in this pandemic time, kehilangan kerja and all that, it affects them financially, emotionally. So how do we reach these people and help these people at this point of time is very important. Sebab kalau beban finance dia tak dijaga, it affects the entire family and the well-being of the patient kan. So I told you just now kita memang dapat referral daripada 90 lebih hospital di Malaysia kan, and about 5,000 cases yang sent to us. So we help everyone. So dalam masa pandemic begini, one thing that we took extra step was to call all these patients and then mentanya kabar mereka, how are they coping financially. You know, so bila kami dapat feedback and all that, so from April until up to today, every month, we are actually giving financial help to these patients extra, you know, and dari segi pembekalan makanan kepada mereka. So we work with our partner Post Malaysia Distribution, Aeon Big, mereka akan pack all this food and Post Malaysia akan pergi ambil daripada Aeon dan hantar kepada pesakit-pesakit ini. So we work with the partners. So we went extra step to ask the patients keadaan, the financial thing that they're facing, and we work with our partner, and our partner also came in at this point of time, and thanks to these partners lah sebab mereka rela pergi dalam masa CMCO begini kan, and go and deliver to this patient, at least mengambil beban financial dan emotional mereka, at least kurangkan lah. So this is what we are doing, and it's continuously happening until even this CMCO. Okay, Vemana, we have a question from Puspa. Dia bertanyakan macam mana nak apply jadi volunteer dengan Makna. I'm interested to reach the people who are in need. Mungkin Vemana boleh kongsi sedikit bagaimana untuk mereka contact Makna untuk menjadi volunteer. Kerana saya pasti ketika ini ramai yang mahu memberi, tetapi pelbagai kekangan yang kita lalui, Makna mungkin ada SOP-nya sendiri. Betul. Sekarang just go to our website www.makna.org.my, and on the right hand corner you will see volunteer. You click that and then you register online. After registering, we've got 3 compulsory training that we conduct. Sekarang kena conduct online lah. So we'll conduct to equip you with who is Makna and what we do, how you can help, and how we can mobilize you as a volunteer untuk membuat
kerja sukarelawan lah. So all these online we will reply, but go to our website and register. And kalau you susah nak dapat, go to our Makna Facebook and message us, and then the person in charge will reply to you and will put you into a volunteer. Tapi volunteer kita memang we have to train because we need to know siapa volunteer sukarelawan yang datang kepada kami, and then we need to know their background, and we need to do a lot of checks before we really trust a volunteer to do all this volunteer work dengan kita. Right. Saya ada satu soalan yang sedikit orang kata kalau kita di dunia penyiaran memanggilnya teknikal. Jadi Halimatus Syahadah binti Muhammad bertanyakan mengenai okey ke kalau saya amalkan vitamin D3 untuk bantu dalam melawan kanser? Doktor Murali? Okay, so sebenarnya kita ada very clear research dan data, okay, dan masalahnya terutamanya untuk breast cancer ya. There's actually a very big global review, maknanya dia ambil beberapa kajian yang dilakukan di beberapa negara di seluruh dunia, dan apa yang merisaukan adalah apabila didapati pesakit kanser payudara, semasa dirawat mereka mengambil sebarang jenis vitamin atau suplemen, kadar mereka untuk pulih satu, kadar mereka untuk meninggal dunia dua adalah jauh lebih teruk berbanding seseorang yang tidak makan apa-apa suplemen atau vitamin. So very worrying piece of data, kerana terutamanya di Malaysia kita tahu banyak daripada pesakit kita yang menggunakan suplemen, vitamin dan sebagainya. So actually if you see banyak daripada doktor yang merawat is very careful to tell you please don't use. Sebenarnya sebab tak diperlukan dan tak nampak macam membantu dalam perawatan atau pemulihan. Sebaliknya nampak macam sekarang ni ada kesan yang negatif terhadap perawatan dan pemulihan daripada penyakit. So not advisable lah. Baik. Jasmine, Silakan. Jasmine, boleh saya jawab soalan Fiza tadi? Sila. Okay. Fiza, you are not alone. Okay, you are not alone. So everybody yang macam mengalami seperti you, kan, even mother atau penjuang kanser yang mother pun akan mengalami masalah seperti anda, Fiza. So it is okay not to be okay. Doesn't mean we need to be smiling mother always. Kan? So thank you for sharing with us. At least we can share dengan kita punya penonton, kan? So stress, ada good stress and bad stress. Kan? Okay. So memang stress akan menurunkan imuniti kita. Dan saya boleh kata beautiful picture. Saya tadi puji Fiza bagaimana cantiknya Fiza ketika itu, dia pun suka, nanti Fiza akan ceritakan. Saya selitkan kerana Dr. Siti menceritakan bagaimana Fiza ni positif dan he's not alone. Silakan. It is normal for us to like tegur anak kita, marah anak kita, but yang you tanya limit tu kan, limit tu make sure it is not deteriorate or ganggu function you as a mother, function you as a wife, function you as a pekerja, function you as a jiran-jiran. Saya bagi contoh ya, you tak boleh concentrate lagi untuk buat kerja, you tak boleh jaga anak-anak, you tak boleh jaga diri sendiri. Itu dah dikira macam stres yang melampau, burn out, atau mungkin kena assessment, mungkin dah jadi satu penyakit mental begitu. Yeah, so it is okay not to be okay. What can I advise lah, sebab I tidak berada dalam keadaan you ya Fiza. Apa yang I boleh buat, I'm sure that you have your me time. Do you have me time? At least once in a week pun tak apalah Fiza. Minum satu cawan kopi kampung ke, anything that you like. You buat half an hour per week ke apa, you ada time untuk diri you sendiri. And you have to communicate with your spouse lah kan. Kita spouse and communicate dengan anak-anak juga. And apa lagi, tips, dan saya pasti Fiza ada rahsia dan formula anda sendiri
You know, Fiza? Yeah, you can share with us actually. Mungkin Kan? Fiza Like exercise ke apa kan? saya dengar Dr. Siti tengok muka Fiza, saya pun terkesan. Mungkin Fiza boleh cerita bagaimana agaknya Fiza kadang-kadang masa melalui saat-saat begitu yang ada masa tu you feel like you've reached your limit. Tapi macam Dr. Siti katakan, jangan sampai ia mengganggu sistem kita, ekosistem kita sampai kita tidak boleh membuat apa-apa. Mungkin Fiza boleh kongsikan bagaimana agaknya Fiza mengawal keadaan apabila sampai tahap itu. Okey, sebenarnya kan gambar yang botak tu saya tak pernah share dengan mana-mana sesi interview yang saya lalui. So Astro Awani memang saya bagi eksklusif lah. Ini dia lagi, saya bagi lagi sekali. Memang apa tepuk tangan. Okey, macam saya, macam tadi ada dua gambar kan. Satu gambar saya dengan family, dengan anak. Yang lagi satu tu dengan saya punya arwah yang berbaju hitam tu. Ini rasanya larian daripada makna kot. Larian kanser yang dibuat dekat UM. So masa ni arwah ayah saya baru pergi bulan Mac hari tu. So saya tak boleh cerita pasal dia lah. Saya sekarang ni kalau pasal kanser saya dah tak sedih lah. Cuma bila saya ingat support yang arwah abah saya bagi tu yang buat saya kuat. You know, untuk larian kanser ini dia memang seorang yang aktif. So dia yang cari dan dia yang jumpa, dia ajak, Along, jom kita pergi larian kanser. Buat apa duduk rumah? Dia cakap, you duduk rumah pun you akan jadi sakit. So jom kita pergi masuk larian. So kita pergi larian tu night run. Memang masa tu bagi saya kan apa-apa pun bila kita dalam keadaan stres atau apa, saya akan ingat orang keliling saya yang masih perlukan saya, macam anak-anak masih perlukan kita, orang keliling kita macam mak, macam ibu kita yang memang dia pun baru kehilangan suami dan dia perlukan kita. So benda-benda ni boleh hilangkan rasa stres saya. Yang saya ingat diorang ni memang sangat memerlukan saya dalam keadaan sekarang. Lagi-lagi dalam usia macam anak saya baru 7 dan 5 tahun. Kalau saya lembik ataupun macam sekarang ni saya nangis, ni pun orang gelak-gelak, mak nangis. Jadi sebenarnya kita tak boleh tak semestinya kita ni tak kuat ke Fiza? So maksudnya bila saya ingat balik macam orang-orang yang masih perlukan kita, macam suami saya sebenarnya orang yang hari ni pun saya nampak dia dalam ni, dia ada komen tadi. So bagi saya, para suami pun dalam keadaan sekarang support isteri, bukan you condemnkan lagi dia macam you dah tak ada breast, you cacat. Tak. You tahu tak, suami I bila benda pertama ialah kita perempuan, bila doktor kata we have to remove your right breast, benda pertama saya fikir habislah aku cacat. Suami aku lepas ni cari lain, betul tak? Jadi suami saya cakap, kenapa you nak fikir macam tu? Saya kahwin dengan awak bukan sebab breast awak. Itu hanyalah perhiasan untuk wanita. Dan itu bukanlah main objektif I kahwin you. So daripada situ saya kuat, daripada saya menangis-nangis. So bila dia cakap macam tu saya ketawa. So sebenarnya support orang keliling tu sangat-sangat penting untuk pesakit. Saya tak nak cakap saya sakit, untuk pejuang kanser. Apa-apa jenis kanser sekalipun, support daripada orang keliling dan diri sendiri. Kita kena memang betul-betul kena tukar kita punya mindset. Itu je tips yang saya pegang. Saya tak pernah rasa, sebab tu orang akan tanya, Fiza, you ada kanser lagi ke? You ada kanser lagi ke? Saya cakap, saya okey dah. Okey je. Saya tak pernah cakap, aku kanser lagi. Tak pernah. Dan saya tak pernah anggap saya sakit. Siapa nama suami? Muhammad Roshdi, Dodi. Kita panggil dia Dodi je. Dodi, itulah dia support daripada Dodi dan anak-anak. Saya faham apabila Fiza mengatakan yang kita ni tidak, kadang-kadang wanita in general ataupun lelaki pun in general lah, kita tak nak kata macam kita ni feminis. Jadi in general kalau kita ni kuat kerana anak, kuat kerana suami, kuat kerana ibu dan ayah dan sebagainya. Sebab kalau Jasmine tengok, kesian ada patient kanser lain, kesian macam DM saya dekat Facebook cakap suami dia nak ceraikan dia sebab dah tak ada breast. Kan kelakar tu. Saya rasa tak patut hidup suami macam tu. Memang saya tak boleh. Dr. Siti, mungkin Dr. Siti boleh juga kongsikan sedikit peranan orang kata orang yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, di belakang, di over the other side of the family dan sebagainya. Betapa pentingnya kadang-kadang orang kata emotional support itu.
Kerana sekarang ni physical support susah. Jadi macam tadi saya suka apabila Dr. Siti mengatakan kita ni physical distancing tetapi bukan social distancing. Jadi itu adalah satu yang saya akan pegang dan saya akan katakan apabila saya ada masa bersiaran secara langsung di mana-mana. Physical distancing yes, social distancing no. Jadi mungkin Dr. Siti sikit boleh kongsikan. Okay, thank you Jasmine. Terima kasih Jasmine. Okay, social distancing yes. Okay, sekarang it's not physical distancing. Okay. Okay, actually kalau kita sebagai orang sekeliling untuk pejuang-pejuang kanser ni, sebagai kawan pun ada setengah dia tak tahu apa nak cakap tau. They don't know how to react. Macam mana nak react ni Jasmine? Macam mana nak react Fiza? Actually just be present. You know? Like be present. Be present maksudnya okay now is physical distancing, tak boleh just call or buat video call. Be present and listen to them. Lend your ears, pinjamkan telinga anda. Tak payah kat apa-apa pun. Betul tak Vita? I don't know. How do you feel? Just tak dapat apa-apa. Let them ventilate. Biarkan mereka luahkan. Yeah. And you don't have to give suggestion pun. Unless you last kali dia kata kau tak nak cakap apa-apa ke kawan ke or adik-beradik ke the pejuang kanser tu cakap kau tak nak cakap apa-apa ke, if kita ada nak cakap kita tanya dia is it okay kalau saya bagi cadangan, kalau dia tak cakap just quiet pun for pejuang-pejuang kanser ini dan sesiapa yang mengalami masalah mental pun akan rasa oh I'm not alone, I ada orang nak support I. Pinjamkan telinga je sebenarnya. Betul. Fiza, apa pendapat you? Okay, terima kasih Dr. Siti. You Google, itu sebenarnya apa yang suami Fiza katakan di dalam ruangan komen. You Google, baiklah Fiza, you Google daripada saya dan tim juga. Terima kasih kerana berkongsikan pengalaman. Jangan sedih lama-lama. Tadi anak dah tanya dah, Mami okey ke tu? Okeylah, Dr. Siti terima kasih. Terima kasih juga kepada Fiza. Mungkin Dr. Murali ada kata-kata akhir kalau saya boleh berikan mungkin dalam masa seminit. Okay, so kalau saya boleh beri one set of advices yang pada mereka yang merasakan bahawa mereka ada sebarang simptom ataupun tanda-tanda yang ganjil dalam payudara mereka, jangan tunggu, silalah ke hospital yang terdekat, jumpalah doktor yang terdekat, biar diperiksa. Jangan kita duduk senyap duduk masa ni risau pasal COVID. Sebab COVID membunuh tetapi kanser juga membunuh. Yeah. So jangan kita avoid one issue to suffer from another issue. Itu yang satu. Bagi pesakit yang already are being treated, be brave, be strong, be careful. Yang ketiga yang paling penting pada masa sekarang ni, berhati-hati. Haruskanlah hanya yang mana patut kita haruskan. Kalau tak payah keluar rumah, kita boleh suruh orang tolong buat ke, tolong beli ke dan sebagainya. Kita cuba stay safe, stay dekat rumah. Itu yang penting. Yang penting kita tamatkan rawatan dan kita kurangkan risiko untuk mendapat kanser. Dan bagi pemandiri seperti Puan Fiza dan sebagainya, terima kasihlah kerana terus memberi motivasi kepada mereka yang sedang mengharungi perjalanan ini. Orang-orang seperti anda lah yang really yang kita look up to, yang kita sanjung, yang motivate kita every day. Okay. Thank you Jasmine, thank you Astro Awani. Thank you semua. Stay safe.